What's up bro, sis dan mother-father sekalian, Hazwan Syabebe, #bukan Zizan, The King of Palatau. Korang tahu tak yang Instagram berita WWE 2.0 tu adalah kepunyaan aku. Dekat situlah aku update segala news pasal WWE. Dekat channel YouTube Hazwan Shah Wrestling ni ada juga aku update, tapi tak banyak news yang aku update dekat dalam video dekat channel ni. Tapi kalau dekat IG, Instagram berita WWE 2.0 tu, kadang-kadang sehari sampai 8 news aku up. So kalau tak nak ketinggalan news latest pasal WWE AEW, make sure korang follow Instagram berita WWE 2.0. Okey, untuk video kali ni aku tak nak kupas apa yang berlaku dekat Raw, aku tak nak kupas apa yang berlaku dekat Great American Bash. Sebab apa? Great American Bash aku dah kupas dekat video yang keluar atas ni ke atas ni. Korang tengok ah. Dalam video kali ni aku nak cover 3 benda je. Kita terus go kepada point yang pertama, cerita yang pertama, iaitu Aleister Black ataupun sekarang ni dah digelar sebagai Malakai. Aku lupa dah Malakai kan. Alah, phone aku jauh. Tapi Makalai, aku rasa Malakai kot. Dah pun buat debut dekat AEW. Okay, aku tak boleh nak share kat korang macam mana betapa terkejutnya aku tengok benda tu. Sebab macam biasa aku dapat spoiler lagi. Gampang betul, memang sakit hati gila. Aku dah pernah cakap kat video yang lepas, tolonglah tak payah hantar apa-apa spoiler kat aku. Kalau nak share juga, rasa excited juga, share kat story sendiri ataupun share dekat aku sehari selepas event tu berlangsung lah. Sebab aku, event tu berlaku pagi, aku akan tengok malam. Jadi bila terbuka, aku ingat job DM IG orang minta promote ke apa kan. Tapi tak, spoil betul lah. So aku tak rasa excited pun bila nampak Aleister Black time tu. Sebab aku dah tahu, aku tak rasa surprise pun. Dan apa benda yang aku boleh sentuh pasal Aleister Black debut dekat AEW ni, first kali untuk AEW, aku rasa they did a very good job untuk jadikan benda ni as a surprise. Walaupun aku tak rasa surprise, tapi dengan dia punya planning, dengan apa yang dia buat, lampu terpadam dan sebagainya tu, aku rasa it's a very good job. Sebab apa? Sebab orang tak expect pun Aleister Black ataupun Makalai Black ni akan muncul dekat AEW. Orang fikir lambat lagi kalau Aleister Black ni nak muncul dekat promotion lain. Sebab apa? Selalunya wrestler yang dilepaskan ni, diorang ada clause yang bagi tahu diorang tak boleh muncul kat mana-mana promotion selama 90 hari. Tapi Aleister Black tak sampai 60 hari dah muncul dekat promotion lain kan. Kenapa? Okey, bila Aleister Black ni dibawa naik ke main roster, somehow dia punya kontrak tu macam ada tulis yang clause dia tu, kalau dia dilepaskan 30 hari je yang dia tak perlu muncul dekat mana-mana promotion. So sebab dah lepas 30 hari, jadi disebabkan tu kita nampak dia muncul dekat AEW. Tapi bagi aku benda ni pun macam kejutan juga, sebab aku yakin dia akan patah balik ke WWE. Sebab dah ada news yang bagi tahu WWE betul-betul nak dia balik. And then Zelina Vega muncul balik kat WWE sekarang ni, join SmackDown. Lepas tu aku ingat Aleister Black kalau muncul balik pun pergi SmackDown sambung feud dengan BE kan. Tapi tak, dia mungkin tak terima lamaran WWE dan dia pergi ke AEW. Bagus ke AEW sign Aleister Black ni untuk promotion dia orang? Okay, to be honest, kita tahu yang AEW ni, semua star WWE yang dilepaskan, kalau boleh semua tu dia nak sambar kan. Walaupun taklah 100% dia sambar, tapi almost everyone dia sambar. Dan taklah, aku rasa Andrade dengan Aleister Black ni rugi tak sambar. Dan dalam masa yang sama, dua-dua nama ni deserve berada dekat satu pentas yang besar tau. So dia orang patut pergi New Japan Pro Wrestling ataupun AEW. Dua tempat ni je aku rasa dua-dua ni macam lebih sesuai untuk pergi. Dekat situ kita boleh nampak dia orang menyina dengan lebih lagi. Sebab dekat WWE tak ada ruang ataupun peluang untuk dia orang ni nak menyina kan. WWE tak pandai pakai. Walaupun AEW ni suka sambar superstar WWE, rugi sebenarnya kalau dia orang tak sambar Andrade dan juga Aleister Black. Dan kalau ikutkan Braun Strowman jugalah. Braun Strowman satu nama yang besar kot. Aleister Black dengan Andrade sangat talented. Skill atas gelanggang, bapak best gila tengok. Instead of kita tengok dia dekat Raw dengan SmackDown, baik kita tengok dia dekat NXT ataupun AEW. Segala skill yang dia ada tu dapat ditonjolkan. Kalau duduk kat Raw SmackDown, memang tersimpan je lah benda tu kan. Semua move nak dilimitkan. Dan dari segi kejutan tu, sakit hati betul lah aku asyik dapat spoiler je. Lagi dua cerita ni berlaku dekat SmackDown. Cerita yang pertama ni tak banyak benda nak cakap, cumanya aku tak faham kenapa WWE buat macam ni. Dekat SmackDown kita nampak yang Shotzi Blackheart dan juga Tegan Nox buat debut dekat
SmackDown lah. Dan dalam masa yang sama kita nampak juga ada promo yang bagi tahu Toni Storm is coming to SmackDown. Aku okey bab Toni Storm tu, tak ada masalah. Aku rasa macam even kalau dia dekat NXT sekarang ni pun tak rasa NXT nak bagi dia jadi NXT Women Champion. So it's okay, Toni Storm better go to SmackDown. But then yang Tegan Nox dengan Shotzi Blackheart ni, okay, aku okay Shotzi Blackheart naik ke main roster dan nak naik sebagai tag team pun aku okay. Tapi aku rasa bukan dengan Tegan Nox, better dengan Ember Moon. Sebab chemistry dia dengan Ember Moon jauh lebih better daripada chemistry dia dengan Tegan Nox. Aku lagi suka tengok dia dengan Ember Moon, lagi kena, lagi ngam, lagi klik. Dan dalam masa yang sama, dia dengan Ember Moon former NXT Women Tag Team Champion tau. So macam lagi nice dia naik ke main roster, cabar Women Tag Team Champion dekat main roster Natalya dengan Tamina. Tapi tak tahu kenapa dia ganti Ember Moon tu dengan Tegan Nox. Kita tahu Ember Moon dulu dekat main roster, mungkinlah Ember Moon duduk kat NXT sebab dia akan dekat NXT je, takkan naik ke main roster, tak tahulah. Tapi kalau macam tu pun tak payahlah Tegan Nox, bagilah Shotzi Blackheart naik seorang ke, pairingkan dengan orang lain ke. Sebab apa, Tegan Nox ni hari tu dah buat comeback dekat Great American Bash tau. Dia kacau Candice LeRae sampai Candice LeRae dengan kumpulan The Way ni kalah dia orang punya NXT Women Tag Team Champion dekat tag team yang aku rasa tak ada chemistry, iaitu Io Shirai dengan Zoe Stark. Stuck kepala otak aku. Tiba-tiba dia muncul kat SmackDown. So apa purpose kau buat dia comeback dekat NXT and then kacau kumpulan The Way? Okay lah, mungkin lah dia buat comeback kat NXT sebab nak settlekan dendam, buat sampai Candice LeRae kalah and then move on blah kan. Tapi macam kalau kalah pun dengan Io Shirai dengan Zoe Stark, macam not worth it lah buat benda ni. Better naikkan dia terus ke main roster. Dan aku lagi prefer Tegan Nox go solo kot. So aku tak faham lah kenapa kan. Unless kalau Tegan Nox ni naik ke SmackDown, dalam masa yang sama dia still beraksi dekat NXT juga. Jadi akan nampak jugalah perlawanan dia dengan Candice LeRae ke apa kan. But then still Shotzi Blackheart dengan Tegan Nox is a no for me. But Shotzi Blackheart dengan Ember Moon is a yes from me. Dan kalau betul nak naikkan Tegan Nox tu, naikkan dia solo. Better settlekan dulu dia punya feud dengan Candice LeRae. Sebab macam tengah-tengah lah Candice LeRae kan, kalah macam tu, lepas tu nak cari pasal balik dengan Tegan Nox tak boleh. Member dah lari naik SmackDown pula kan. So bagi aku kat sini ada sedikit kecelaruan lah. Dan one more story dekat SmackDown, benda yang berlaku dekat main event. Kita tak nak cerita pasal Bankrupt Corbin, kita nak cerita pasal Edge, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Roman Reigns dan juga kumpulan The Usos. Ramai ingat yang Jimmy Uso takkan muncul kat SmackDown minggu ni sebab baru-baru ni dia ditahan polis sebab memandu di bawah pengaruh alkohol. Ramai ingat dia akan didenda, jadi dia mungkin tak akan muncul ke apa kan. Tapi tak, dia ada, dia diguna pakai sekali dengan Jey Uso dah muncul. Dan kita nampak kumpulan Roman Reigns, The Family Bloodlines ni macam semua dah sekufu, semua dah satu kepala, satu one page apa semua kan. So at the end dekat main event, Roman keluar nak berhadap dengan Edge, tapi The Usos nak juga datang menyebuk. Lepas tu bila diorang datang menyebuk, Rey Mysterio dengan Dominic Mysterio buat comeback tolong Edge. And then last Jimmy dengan Jey Uso kena bantai, Roman tengok, Roman belah kan. Dan aku suka momen ni sebab dapat tengok Edge dengan Rey Mysterio balik. Dulu Edge dengan Rey Mysterio ni salah satu tag team favourite aku sepanjang aku minat WWE ni. Itu salah satu aku punya favourite tag team. Kalau siapa yang tak tahu, Edge dengan Rey Mysterio ni pernah jadi tag team champion dulu dekat SmackDown. Tapi aku tak suka juga benda ni sebab Roman dah bagi arahan clear kot dekat The Usos untuk jangan masuk campur. Lalah bila dia orang masuk campur, itulah jadinya dia orang kena lauk, Roman tak boleh nak tolong kan. Dan kita dah boleh nampak lah dekat sini next week bila Usos tanya Roman kenapa Roman tak tolong ke apa semua, Roman mesti akan marah dia orang balik kan. Dah kata jangan menyibuk apa semua, benda yang dia orang dapat tu macam memang dia orang deserve kan, tak dengar arahan apa semua kan. So dia orang macam bagi nampak satu benda yang dah predictable sikit, tapi tak ada masalah lah, sebab masih diceritakan dengan baik kan. Just that macam aku lagi prefer malam tu untuk kumpulan Roman Reigns ni dengan The Usos ni macam stood tall lah. Sebab diorang macam first night untuk tiga-tiga ni dah sekepala balik, dah sekufu balik. So macam kena tunjuk yang diorang ni unstoppable punya force lah. Lah kena agak dengan Edge dengan Dominic dengan Rey, nampak macam joke sikit dekat situ, sikit lah kan. Tak lah, patutnya tunjukkan terus yang at the end of the SmackDown they are the unstoppable force. Sebab Edge dengan Mysterio dengan Dominic ni bukan team pun. So aku lagi prefer macam tu. Tapi dia orang tak bagi benda macam tu, so tak apalah. But then it's still not a bad ending untuk SmackDown. Kita nampak juga ada tease Edge dengan Seth Rollins
Mungkin dekat situlah spark ataupun starting nak feudkan dia orang kat SummerSlam nanti. Even Edge pun kata tak lupa apa yang Seth Rollins pernah buat kat dia dulu, which is cuba nak hentak kepala Edge dekat briefcase Money in the Bank time Seth Rollins dalam kumpulan The Authority. So far aku macam suka kebanyakan benda yang berlaku dekat SmackDown. Even Raw pun makin lama macam aku makin boleh terima. Dan satu benda je lah yang aku tak sabar, sebab ada news bagi tahu WWE banyak gila simpan planning ataupun benda-benda yang best ni, dan diorang nak keluarkan benda tu bila dah ada penonton nanti kat keliling gelanggang. Dan the first show yang akan ada penonton kat keliling gelanggang nanti adalah SmackDown next week lah. So seriously aku tak sabar. Dan kita nampak jugalah setakat ni move yang WWE buat is panggil beberapa superstar naik ke main roster. Contohnya macam Tony Storm, Tegan Nox dan juga Shotzi Blackheart. Mungkin dekat Raw nanti kita akan nampak benda yang sama, ataupun dekat lepas Money in the Bank pun kita akan nampak benda yang sama, tak tahu lah. Dan ada satu lagi possible reason lain kenapa 3 woman ni dinaikkan, mungkin sebab Bayley injured jugalah. Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Jangan hantar spoiler dekat DM IG aku. Dan kalau korang datang kat channel ni tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe. Tekan sekali butang loceng, asyabala butang subscribe. Kalau korang tak layan lagi dua-dua video ni, make sure korang layan dua-dua. I'll see you guys again in the next video. Mother Father.